Filem Mulan penuh dengan kontroversi, komunisme kini menyusupi Hollywood. Salam IT News, kali ini kami akan menyentuh tentang penayangan filem Mulan yang penuh dengan kontroversi. Filem ini menerima kecaman ekoran adaptasi filem secara berlebihan dan menimbulkan kemarahan orang ramai kerana menzahirkan penghargaan terhadap Biro Keselamatan Awam Turfan, Xinjiang serta Jawatankuasa Jabatan Propaganda Wilayah Otonomi Xinjiang. Institusi berkenaan sebenarnya adalah institusi Parti Komunis Cina PKC yang terlibat dengan kem pendidikan semula untuk etnik Uighur selain terlibat sama dengan jenayah penangkapan haram, pemenjaraan, pembersihan ideologi serta pelanggaran hak asasi manusia yang lain. Ikuti maklumat selanjutnya. Disney difahamkan telah membelanjakan $200 juta, ringgit Malaysia 833,000 juta untuk menghasilkan filem live action versi Mulan yang semenjak awal pembikinan lagi sudah menimbulkan kontroversi. Ya, ekoran terdapat banyak perkara yang telah diubah hingga menerima banyak kecaman. Walau sudah menggantikan plot dan senario serta meminta Liu Yifei memainkan watak Mulan sekalipun, ia langsung menambah burukan kontroversi berkenaan. Semasa gerakan anti-undang-undang ekstradisi Hong Kong tahun lalu, Liu Yifei secara terbuka menyatakan sokongan pada polis Hong Kong menerusi akaun Weibo. Situasi ini tidak disenangi oleh warganet lantas memicu satu gerakan memboikot filem Liu diadakan. Liu kemudian memuat naik kenyataan di laman sosial mengatakan jika tidak sehaluan bubarkan sahaja secara baik. Liu dilahirkan di wilayah Hubei, Wuhan namun telah dibesarkan di Amerika Syarikat AS dan turut mendapat status kewarganegaraan AS. Orang ramai mengkritik Liu kerana menyokong penindasan dan keganasan sedangkan dirinya menikmati kehidupan demokrasi yang bebas di AS. Pada Julai 2019, filem itu mula ditayangkan di Korea Selatan dan ia telah menyebabkan satu demonstrasi oleh sebuah organisasi tempatan iaitu Deklarasi Warga Dunia dilakukan di Ibu Pejabat Disney di Seoul. Mereka memboikot filem Mulan dan menganggap sokongan Liu terhadap keganasan polis Hong Kong tidak mencerminkan watak pembela keadilan pada Mulan. Sebenarnya ramai sahaja individu yang berpendapat bahawa seseorang yang menyokong tindakan kejam polis adalah tidak layak untuk membawa watak Mulan yang membela keadilan. Gerakan anti-undang-undang ekstradisi di Hong Kong belum lagi selesai, kemudian pandemik mula melanda menyebabkan tayangan filem Mulan di Amerika Utara tertunda. Ia bahkan berterusan ditunda hingga akhirnya penayangannya terpaksa dibatalkan di Pawagam. Lalu digantikan penyiarannya melalui platform siaran langsung Disney pada 4 September lalu. Filem itu adalah filem pertama Disney yang ditangguhkan tayangannya hingga terpaksa disiarkan di televisyen. Kekacauan berkaitan Liu dan filem Mulan itu dijangka akan segera reda namun baru-baru ini, sekali lagi filem ini meniti di bibir-bibir orang awam ekoran ucapan terima kasih pada Jawatankuasa Propaganda Wilayah Otonomi Xinjiang dan 8 badan pemerintah Xinjiang yang lain. Ia ternyata menimbulkan kemarahan netizen. Sekiranya pernyataan Liu Yifei hanya mewakili sikap pribadinya, maka ucapan terima kasih di akhir filem itu adalah pernyataan daripada penerbit filem itu. PKC dalam pada itu terus meningkatkan pengawasan kolektif orang Uighur di Xinjiang di mana sekitar 1 juta penduduk Xinjiang telah ditahan di kem-kem konsentrasi. Walaupun tidak jelas mengenai perincian kolaborasi antara Disney dan pemerintah daerah Xinjiang, foto yang dimuat naik oleh pengarah Mulan, Nikki Caro di media sosial pada bulan September 2017 memuat kata-kata Asia Urumuji di mana ini jelas menunjukkan bahawa pada waktu itu mereka menjalankan sesi penggambaran di Xinjiang. Sementara pada bulan September 2017, Setiausaha PKC di Xinjiang, Chen Chuanguo baru saja menyelesaikan 1 tahun jawatannya. Dasar-dasar yang menekan masyarakat dilakukannya di Xinjiang serta kebenaran tentang kem konsentrasi juga terungkai. Sumber mengatakan bahawa terdapat sejumlah kem konsentrasi di lokasi penggambaran Disney itu di Xinjiang. Pejabat Keselamatan Awam Turfan yang menerima penghargaan terima kasih di akhir filem itu melibatkan sekurang-kurangnya 14 pembinaan penjara untuk mengurung suku dan etnik minoriti. Ada netizen mengatakan bahawa ketika kru Mulan itu tiba di lapangan terbang Turfan, perjalanan mereka ke lokasi penggambaran melalui jalan tol G312 jelas menampakkan 7 buah kem konsentrasi. Semasa menonton filem ini, terdapat ramai individu yang hilang kebebasannya ekoran di penjara di kem konsentrasi.
Disney langsung tidak mempedulikan nyawa insan yang menjadi mangsa di sebalik filem ini. Ia adalah pengkhianatan terhadap prinsip negara demokrasi. Mereka bukan sahaja membuka pintu selebar mungkin untuk PKC, malah turut dilengkapi dengan permaidani merah, luar seorang netizen. Laporan PEN Amerika yang bertajuk Made in Hollywood Censored by Beijing mendedahkan bahawa warga Cina tidak didedahkan dengan maklumat yang kurang disenangi oleh pemerintah. Malah PKC mahu mempengaruhi cara Hollywood menyampaikan cerita dan seharusnya ia memuji PKC, sekaligus menguntungkan kepentingan politik PKC. Pendek kata, Hollywood hanya menceritakan perkara yang baik saja mengenai Cina. Sebelum ini, Hollywood kerap mempertahankan imej tidak gentar akan pemerintah di AS dan mereka tidak pernah teragak-agak untuk mengkritik pemerintah dan pemimpin politik AS. Namun imej pembela kebenaran di Hollywood nampaknya telah berubah disebabkan oleh PKC. Bahkan akhbar dari Britain The Independent turut mengkritik Hollywood dengan mengatakan bahawa Hollywood telah dijangkiti sindrom Cina. Pasaran berjumlah 1.4 bilion orang yang menguntungkan ini merupakan tarikan besar bagi Hollywood. Pada suku pertama 2018, pecah panggung di China menjadi nombor 1 di dunia mengatasi AS buat pertama kalinya. Berdasarkan jangkaan sebelum wabak, pada tahun 2023, pecah panggung China akan mencapai $15.5 juta, melebihi AS pada $11.4 juta pada 2019. Untuk membolehkan mereka menembusi pasaran di China, maka mereka harus sehaluan dengan PKC. Dengan itu, mereka mudah mendapat kebenaran untuk menayangkan filem di 60,000 pawagam di seluruh China. Ini bermakna keseluruhan Hollywood bermula dengan ketua pegawai eksekutif produksi dan penulis skrip harus mengikuti kehendak PKC dalam menulis, membuat dan melakukan kerja penggambaran. Bahkan semua industri lain yang berkaitan juga perlu mengikutinya agar kedudukan mereka yang kian menguntungkan itu bertambah kukuh. Pecah panggung telah menjadi tali yang menjerut Hollywood di satu sudut manakala sudut lainnya berada dalam genggaman PKC. Aktor filem Red Corner yang mengisahkan tentang rasuah sistem perundangan di China, iaitu Richard Gere, turut terkena badi PKC. Oleh kerana filem itu menyokong Tibet, maka beliau telah disenarai hitam oleh PKC selama bertahun-tahun. Ekoran enggan menyinggung perasaan PKC, tiada sesiapa yang berani meminta Richard untuk berlakon lagi. Sebilangan besar produksi filem di Hollywood dimiliki oleh kumpulan media di mana mereka biasanya masih mempunyai agensi berita di bawah naungan mereka. Sebagai contoh, Warner Media Group yang memiliki agensi berita CNN yang melaporkan berita tentang pandemik berdasarkan data yang diterbitkan oleh PKC. Manakala ABC News pula dimiliki oleh Disney yang melaporkan berita tentang pemberhentian dana oleh AS untuk WHO. Namun mereka tidak memberitahu hal dan keadaan WHO yang sebenarnya, di mana WHO membantu PKC untuk menutupkan kebenaran tentang pandemik. Selain itu, mereka juga mengabaikan peringatan oleh Taiwan tentang virus itu berkemungkinan menular sesama manusia. Disney turut melarang laporan tunjuk perasaan di Hong Kong. Ketua Pegawai Eksekutif Disney, Robert Iger, mengatakan bahawa dia tidak akan mengambil sikap politik yang akan menjejaskan syarikat. Walau bagaimanapun, cita-cita PKC semakin terselah di seluruh dunia dan diboikot oleh masyarakat AS dalam beberapa tahun kebelakangan ini sejak Trump memegang jawatan. Setiausaha negara AS juga berulang kali mengatakan bahawa Hollywood telah disusupi oleh PKC. Katanya PKC telah menetapkan jumlah filem asing yang dapat ditayangkan di China setiap tahun. Ini bermakna syarikat filem asing harus mendapat izin tontonan yang terhad di China. Mereka perlu melakukan penapisan sendiri dan bersaing sengit satu sama lain. Oleh kerana Hollywood cuba menghindari topik yang dilarang oleh pemerintah China, maka semua filem yang ditonton telah ditapis oleh PKC. Pengaruh filem terhadap ideologi seseorang sangat besar. Ketika menonton filem, kita sering menjadikan diri kita sebagai watak utama dalam filem, di mana kita turut sama menjiwainya secara emosional bergantung kepada nasib yang menimpa watak. Jika tapisan berdasarkan kandungan dan ideologi dalam filem Hollywood berterusan, maka secara tidak langsung konsep komunisme akan tertanam di minda. Tanpa kita sedari, demokrasi bebas yang kita kecapi sebelum ini bakal terhakis.